Ini menampakkan kepada kita bahawa Islam sahaja yang boleh menjauhkan bangsa ini daripada azab dan bala. Nikmat Islam saja yang akan menjadi penyelamat kepada bangsa Melayu dan juga bangsa-bangsa yang lain, sekaligus menjadikan bangsa ini bangsa yang dihormati insya-Allah. Apabila Islam menjadi agenda penting kepada bangsa Melayu, maka insya-Allah di rumah-rumah ibu bapa mementingkan agama sejak anak masih kecil. Di sekolah-sekolah, agama ataupun subjek agama Islam tidak lagi menjadi satu mata pelajaran opsional. Jika hang tuah mengatakan tidakkah Melayu hilang di dunia, sepatutnya kita jika ada kesempatan nak menyoal hang tuah, Melayu yang macam mana yang takkan hilang di dunia ini wahai hang tuah? Jika Melayu penyangak, hilang pun tak apa. Jika Melayu kaki dada, hilang pun tak apa. Hang tuah tidak memberi jawapan di situ. Sudah pasti kita tak perlukan jawapan daripada hang tuah, sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jawapan dan panduan kepada kita bahawa dengan Islam, dengan ketakwaan, kita akan cemerlang, gemilang dan terbilang di mana saja kita berada. Tuan-tuan hadirin sidang Jumaat yang dimuliakan, satu bangsa yang bernama Arab sebelum ini merupakan satu bangsa yang tak pernah dikenali. Siapa yang kenal 1500 tahun terdahulu satu golongan Arab yang tinggal di Mekah? Orang tidak kenal. Orang lebih mengenali kehebatan Empire Rom dan Parsi. Orang lebih menggeruni Empire Rom dan Parsi ketika itu. Tiba-tiba dalam masa yang singkat, satu bangsa yang tidak pernah dikenali apatah lagi digeruni, tiba-tiba berjaya meruntuhkan Empire Rom dan Parsi dan membina satu empire baru di atas keruntuhan Empire Rom dan Parsi. Hal ini amat mengagumkan sehingga A.M. Lothrop Stoddard, seorang pemikir Amerika, dalam buku beliau yang bertajuk The New World of Islam, beliau berkata, jika anda mengkaji sejarah, anda tidak mungkin akan bertemu satu episod yang lebih gilang gemilang daripada episod pembinaan dan kejayaan umat Islam. Hal ini disebabkan mereka bermula di tempat yang tidak langsung dikenali. Tiba-tiba dalam masa tidak sampai satu abad, mereka berjaya menguasai separuh dunia. Dan mereka menguasai dengan tamadun baru, tamadun yang bernama tamadun Islam. Tidak ada lagi episod gilang gemilang dalam sejarah yang sebanding dengan episod ini. Itulah tulisan A.M. Lothrop Stoddard dalam bukunya bertajuk The New World of Islam. Satu bangsa yang tak pernah dikenali, tiba-tiba dalam masa tak sampai satu abad, mereka menguasai separuh dunia dengan tamadun baru. Apakah yang menyebabkan kehebatan, keunggulan dan pencapaian itu? Yang menyebabkan semua itu ialah satu agama agung yang bernama Islam. Islamlah yang menyebabkan bangsa itu, yakni bangsa Arab, mencapai status yang telah saya sebutkan tadi. Tanpa Islam, Arab akan terus bergelumang, akan terus hidup dalam era jahiliyah seperti yang sama-sama kita maklumi berpandukan kitab sejarah yang kita sama-sama kaji. Dan selepas itu, selepas Islam memberikan suluhan obor kepada umat Islam telah meledakkan ilmu, sehingga meledakkan ilmu angkasa lepas, ilmu angkasa raya yang bernama ilmu astronomi, seperti yang disebutkan oleh Mrs. Carly Fiorina ketika membuat ucapan di Minneapolis, Minnesota, Amerika pada tanggal
26 September tahun 2001 di bawah tajuk Business Technology and Our Way of Life, What's Next. Dalam ucapan ini, Mrs. Carly Fiorina yang pada ketika itu merupakan CEO kepada syarikat gergasi yang bernama Hewlett Packard ataupun singkatannya HP, beliau mengatakan tokoh-tokoh Islam, saintis Islam begitu berjaya di bidang angkasa lepas, di bidang astronomi, sehingga mereka mampu menemui bintang-bintang baru dan menamakan bintang-bintang baru dengan nama-nama tersendiri, sehingga kan orang barat yang datang kemudian hanya menciplak ide mereka untuk diperkembangkan. Seterusnya Mrs. Carly Fiorina mengatakan algoritma ataupun ilmu algoritma yang diajar kepada anak-anak kita di sekolah-sekolah menengah, pengasasnya ialah orang Islam. Pengasasnya sebenarnya ialah Al-Khawarizmi, iaitu tokoh sains Islam. Dan Mrs. Carly Fiorina juga mengatakan, dan juga ilmu algebra ataupun hari ini kita istilahkan sebagai algebra, pengasasnya juga orang-orang Islam. Yang anak-anak kita belajar benda yang bernama cosine, sine, tangent, pengasasnya bukan barat, pengasasnya ialah Al-Khawarizmi daripada orang Islam. Begitulah keunggulan ajaran Islam, berjaya merangsang manusia yang tak pernah dikenali berada di persada dunia, menjadi insan kelas pertama, sehingga mengatasi barat ketika barat berada di era Dark Ages, di era kegelapan. Era Islam ketika itu bukan lagi era kegelapan, sebaliknya era Islam ialah the golden age of Islam.